Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dapat berjumpa sekali lagi di dalam video ilmiah kita di dalam channel Ma'had Tahfiz Al-Faizin Kota Damansara. Hari ini kita akan bahas subjek tafsir. Kita akan bahas subjek tafsir. Kemudian kita bahas salah satu surah yang ada di dalam juzuk amma, iaitu surah Abasa. Mungkin kalian sudah tahu surah Abasa ni bermaksud apa, statusnya apa, tapi Ustaz suka nak refresh balik kepada kalian tentang status, apa yang dimaksudkan dengan Abasa dan pelbagai lagi sebelum kita masuk kepada ayat yang selanjutnya. Baik, perlu kita ketahui surah Abasa salah satu daripada surah di dalam juzuk amma, dan surah Abasa ini berstatus Makkiyah. Makkiyah ialah surah ataupun ayat yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda berhijrah ke kota Madinah. Berbeza dengan Madaniyah. Kita ada Makkiyah, kita ada Madaniyah. Surah yang Madaniyah berstatus Madaniyah, ia adalah ayat ataupun surah yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam selepas baginda berhijrah ke kota Madinah. Jadi Ustaz harap di sini kalian dapat bezakan di antara Makkiyah dan juga Madaniyah. Kemudian apakah yang dimaksudkan dengan Abasa sebelum kita masuk ke dalam ayat kita sebentar lagi, iaitu ayat 5. Abasa ialah bermasam muka. Abasa itu bermaksud bermasam muka. Persoalannya di sini, siapakah yang bermasam muka dan kepada siapakah dia bermasam muka? Yang bermasam muka di sini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala baginda bermasam muka kepada siapa? Dia adalah Abdullah ataupun Ibnu Ummu Maktum. Kemudian jadi di sini kita tahu bahawasanya di dalam surah ini membahaskan tentang beberapa watak utama, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermasam muka. Yang kedua adalah Ibnu Ummu Maktum, dia adalah orang yang baginda bermasam muka kepadanya. Dan yang ketiga, kita ada watak yang ketiga adalah golongan pembesar Quraisy. Dan masing-masing ada sikap dan sifat mereka masing-masing yang akan diceritakan di dalam surah Abasa, dan dia akan diceritakan bermula daripada ayat ke-5 nanti. So teruskan menonton, semoga kita dapatkan manfaatnya insya-Allah. Terjemahan perkata dan tafsiran surah Abasa. Kita mulakan dengan ayat amma man istaghna. Amma man, adapun orang yang istaghna, merasa tidak berhajat, iaitu golongan kafir Quraisy. Tafsiran secara global, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, iaitu golongan pembesar-pembesar Quraisy. Jadi sebelum ini kita ada bahas tentang seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang buta bernama Ibnu Ummu Maktum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hajat untuk mendapatkan ajaran agama daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan nasihat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika itu baginda sedang melayani ataupun sedang berdakwah kepada golongan pembesar Quraisy ketika itu. Lalu dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam kepada mereka ini agak terganggu disebabkan Abdullah ibnu Ummu Maktum tadi datang kepada Rasulullah dan meminta agar baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan ataupun mengajarkan kepada Ibnu Ummu Maktum ini ajaran agama dan juga nasihat. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berpaling dan bermasam muka dan lanjutkan dakwah kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy tadi. Lalu turunlah 10 ayat pertama daripada surah Abasa. Di sini Allah membongkar sikap, sifat dan juga motif sebenar daripada golongan kafir Quraisy yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada mereka. Iaitu mereka kafir Quraisy ini merasa tidak berhajat pun. Mereka datang kepada Rasulullah, bertanyakan tentang agama, baginda semangat menyampaikan dakwah, tetapi ternyata mereka tidak ada hajat. Mereka merasa serba cukup.
Adapun orang merasa dirinya serba cukup, mereka merasakan diri mereka serba cukup, tak perlukan agama, bahkan sekadar mungkin hanya nak mendengarkan penyampaian sahaja, tetapi mereka sendiri tidak mahu terima. Perlu kita tahu juga penyakit hati yang ada pada golongan pembesar-pembesar kufar Quraisy ketika di Mekah adalah mereka ini susah untuk menerima hakikat hari kiamat. Mereka susah nak percaya dengan hari kebangkitan, mereka susah nak percaya dengan Al-Quran, dan mereka susah nak percaya bahawasanya Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat selanjutnya, fa'anta lahu tasadda. Fa'anta lahu, maka kamu kepadanya, iaitu golongan kafir Quraisy tadi, tasadda, kamu memberikan perhatian. Jadi sekali lagi, dua ayat ini berkisar tentang pembesar kafir Quraisy, yang di mana baginda semangat memberikan perhatian kepada mereka sebagaimana telah disebutkan, fa'anta lahu tasadda, maka kamu kepadanya kamu memberikan perhatian. Tetapi ternyata istaghna, mereka ini adalah golongan yang merasa serba cukup, bahkan tidak berhajat kepada ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tafsiran secara global, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Ayat selanjutnya, wama 'alaika alla yazakka. Terjemah secara global, wama, padahal tidak ada, 'alaika, cela atas kamu, alla, jika tidak, yazakka, dia membersihkan diri, iaitu beriman. Secara globalnya bermaksud, padahal tidak ada cela atasmu Muhammad kalau dia ataupun mereka tidak menyucikan diri, iaitu beriman. Dengan erti kata lain, andai kata baginda sudah menyampaikan dakwah kepada mereka, sudah menyampaikan keesaan Allah, sudah menyampaikan kepada mereka tentang tauhid, tetapi ternyata mereka tidak mahu menerima ataupun tidak mahu beriman, yang bersalah di sini bukan Rasulullah, yang akan diminta pertanggungjawaban di sini bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini berpunca daripada mereka sendiri yang tidak mahu menerima agama Islam, yang tidak mahu menerima tauhid, yang tidak mahu menerima keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kisahnya ini menceritakan ataupun berkisar tentang pembesar kafir Quraisy dan bagaimana baginda melayani mereka, berdakwah kepada mereka, bersungguh-sungguh kepada mereka, baginda memberikan perhatian sepenuhnya kepada mereka. Tetapi pada masa yang sama, mereka itu istaghna, mereka tidak berhajat, dan pada masa yang sama mereka merasa serba cukup. Mereka merasakan mereka tidak perlukan agama ini. Jadi, andai kata mereka tidak mahu mendengar ataupun mengambil manfaat, mengambil peringatan daripada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang bersalah di sini bukan Rasulullah, yang akan diminta pertanggungjawaban di sini bukan Rasulullah, tetapi adalah golongan kafir Quraisy sendiri. Baginda sallallahu alaihi wasallam amat bersemangat sebenarnya, amat mencintai umatnya. Baginda berusaha sedaya upaya bagaimana umatnya semuanya boleh masuk ke dalam syurga bersama-sama. Tetapi itu adalah hajat baginda. Sedangkan perlu kita tahu, hidayah itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin. Hari akhirat ataupun hari pembalasan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya boleh memberikan hidayah hanyalah Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam hanyalah sebagai seorang yang menyampaikan. Ayat selanjutnya, wa amma man ja'aka yas'a, yang bermaksud wa amma, dan adapun man, orang yang ja'aka, datang kepadamu, yas'a, dengan berusaha keras. Terjemahan secara global, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Sebelum tadi kita menceritakan tentang golongan pembesar kufar Quraisy, yang di mana mereka datang kepada Rasulullah istaghna, dalam keadaan merasakan diri mereka serba cukup dan tidak berhajat sebenarnya kepada agama. Ya, tetapi baginda tetap memberi perhatian kepada mereka. Sebaliknya,
ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha dengan keras, bersegera kepada Rasulullah untuk mendapatkan pengajaran, dan kita tahu siapakah orangnya. Dia adalah Abdullah ibnu Ummu Maktum. Ya, apa yang berlaku kepadanya? Walhal dia datang dalam keadaan bersegera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan ayat, fa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Wahuwa, dan dia Ibnu Ummu Maktum, yakhsha, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang dia takut kepada Allah. Jadi masih lagi menceritakan tentang seorang hamba yang bernama Ibnu Ummu Maktum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersegera kepada baginda, dalam keadaan berusaha keras untuk berjumpa baginda, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia datang? Kerana nak mendapatkan ajaran daripada Rasulullah, kerana nak mendapatkan nasihat tentang agama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau? Apakah sama seperti mana baginda memberikan perhatian kepada golongan kufar Quraisy tadi? Fa anta anhu talaha. Fa'anta anhu, maka kamu darinya, talaha, kamu berlengah-lengah, mengabaikannya. Engkau Muhammad malah mengabaikannya. Inilah respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak serupa sebagaimana baginda respon kepada golongan kufar Quraisy tadi. Malah baginda sallallahu alaihi wasallam mengabaikan. Tetapi di sini perlu kita tahu, bukannya kerana baginda benci kepada Abdullah ibnu Ummu Maktum, bukannya kerana baginda adalah orang yang kedekut ilmu, bukan kerana baginda ini selfish, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam amat menyayangi umatnya, dan baginda ketika itu amat berharap dengan berjayanya baginda dakwah golongan kufar Quraisy sehingga mereka masuk ke dalam agama Islam. Andai kata baginda berjaya mengislamkan pembesar-pembesar Quraisy ini, sudah tentu pengikut-pengikutnya juga akan masuk Islam. Itu adalah sekali lagi strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi strategi seperti ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pengajaran juga kepada kita, agar jangan sampai kita ini memilih kasih dalam menyampaikan ilmu agama. Tak kisah kaya ke miskin dekah dia, berpengaruh ataupun tidak, sampaikan agama kepada sesiapa pun, janganlah kita pilih bulu. Ya, tetapi tindakan Rasulullah sekali lagi di sini sebenarnya menceritakan tentang strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditegur agar menjadi pengajaran kepada kita semua. Selanjutnya, kalla innaha tadhkirah. Kalla innaha, sekali-kali jangan begitu. Sebenarnya ayat-ayat Allah tazkirah, peringatan bagi semuanya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah atau Al-Quran itu suatu peringatan untuk semua makhluk-makhluk Allah. Jadi di sini Allah menegur lagi. Allah menguatkan lagi teguran Allah Subhanahu wa taala kepada baginda dan juga kepada kita semua. Kita kena ingat bahawasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran Allah, Al-Quran itu adalah peringatan bagi kita semua sekali. Ya. Sambungan ayat. Faman syaa'a dzakarah, yang bermaksud faman syaa'a, maka sesiapa yang menghendakinya, dzakarah, dia dapat mengambil pelajaran. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memerhatikannya. Jadi sekali lagi dekat sini nak memberikan peringatan kepada kita, ajaran agama, ajaran Allah, Al-Quran, dia adalah peringatan kepada kita. Dia akan menjadi petunjuk kepada kita. Tetapi dia akan menjadi petunjuk kepada siapa? Itu yang menjadi tanda soal. Tak semua orang yang boleh mendapatkan petunjuk, tak semua orang boleh menjadikan Al-Quran sebagai peringatan, tak semua orang yang boleh mendapatkan hidayah. Mereka yang hanya boleh mendapatkan pelajaran, pengajaran dan juga hidayah tersebut adalah apabila mereka yang menghendakinya. Kalau mereka mahu mendapatkan
pengajaran daripada Al-Quran, peringatan daripada Al-Quran, hidayah daripada Al-Quran, barulah Al-Quran itu akan menjadi hidayah kepada mereka. Barulah Al-Quran itu akan menjadi petunjuk kepada mereka. Barulah ajaran-ajaran Allah itu akan menjadi peringatan kepada mereka. Jika mereka mahu, barulah ia akan menjadi peringatan. Jika mereka tidak mahu, Al-Quran tersebut mungkin hanya akan menjadi alunan-alunan yang hanya bermain di telinga mereka. Al-Quran itu mungkin hanya menjadi sebuah kata-kata menurut mereka. Bahkan Al-Quran itu hanya akan menjadi sendagura untuk mereka jikalau mereka sendiri tidak mahu mengambil peringatan daripada Al-Quran itu sendiri. Oleh kerana itu, mereka yang merasakan ataupun ingin mendapatkan pengajaran, ingin mendapatkan peringatan daripada Al-Quran, daripada ajaran Allah, camkan dalam hati, tanamkan dalam hati kita agar kita ini betul-betul nak. Tanamkan di dalam mindset kita yang memang kita nak mendapatkan peringatan dan juga pelajaran ajaran-ajaran agama ini. Setelah daripada kita ada menanamkan perasaan ingin mendapatkan peringatan daripada Al-Quran, daripada ajaran Allah, kita juga kena memberikan perhatian kepada ajaran dan juga Al-Quran ini. Jadi cukup sampai di sini, insya-Allah. Semoga semua mendapatkan manfaat. Sebelum itu, suka untuk Ustaz kongsikan beberapa slide lagi yang merupakan kesimpulan daripada ayat yang kita pelajari pada hari ini. Suka untuk Ustaz kongsikan perbezaan di antara Ibnu Ummu Maktum dan juga pembesar kufar Quraisy. Kita lihat Ibnu Ummu Maktum dan pembesar kufar Quraisy. Niat sebalik perbuatan ataupun motif sebenar mereka datang kepada Rasulullah SAW. Ibnu Ummu Maktum datang kepada Rasulullah kerana wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Dia datang dalam keadaan bergegas nak minta ajaran daripada Rasulullah kerana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan pembesar kufar Quraisy yang ketika mereka datang kepada Rasulullah bukan kerana nak mendapatkan ilmu, bukan kerana nak menerima dakwah Rasulullah, bahkan mereka ketika itu merasakan diri mereka serba cukup dan tidak berhajat pun kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, kita lihat kepada respon Rasulullah kepada mereka. Respon Rasulullah SAW kepada Ibnu Ummu Maktum adalah fa'anta anhu talaha. Ini ayat menceritakan tentang respon Rasulullah SAW dan menjadi pengajaran juga kepada kita, jangan sampai kita bersikap seperti itu. Dan sekali lagi suka Ustaz nak ingatkan kepada kalian, bukan bermaksud baginda memilih kasih, tidak, tetapi ini adalah strategi Rasulullah, harapan Rasulullah SAW. Manakala respon Rasulullah kepada golongan kufar Quraisy pula adalah fa'anta lahu tasadda, baginda memberikan perhatian kepada mereka. Di sini juga Ustaz nak kongsikan perbezaan di antara penglihatan Ibnu Ummu Maktum dan juga pembesar kufar Quraisy. Ibnu Ummu Maktum mungkin buta matanya, tetapi celik hatinya kerana ada perasaan takut kepada Allah dan ingin mempelajari ilmu agama daripada Rasulullah. Berbeza dengan pembesar kufar Quraisy, walaupun mereka celik mata, tetapi buta hati mereka. Kerana mereka semua merasakan diri mereka serba cukup sehingga tidak berhajat pun kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Para penonton sekalian, perlu Ustaz ingatkan kepada kalian, ya, ayat ini menegur Rasulullah SAW ataupun surah ini menceritakan teguran daripada Allah kepada Rasulullah SAW bukan kerana nak mengaibkan ataupun bukan kerana nak menyatakan Rasulullah ni lemah ataupun Rasulullah ni hina, tidak, tetapi ia juga berbalik kepada kita. Janganlah sampai kita ini memilih milah di dalam berdakwah. Janganlah sampai kita ini double standard dalam berdakwah, dalam menyampaikan ilmu agama, dalam menyampaikan ajaran agama. Dan perlu kita ingat, hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ustaz nak kongsikan pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat sebentar tadi. Yang pertama, orang yang beriman, yang fakir, lebih baik daripada orang kaya yang kafir. Yang kedua, wajib melayani semua orang sama rata, tapi dalam soal memberikan ilmu, dakwah, memberi pengajaran,
tanpa membezakan antara fakir dan kaya. Sampaikan kepada mereka semua. Tablighkan, sampaikan kepada mereka semua tanpa melihat status, tanpa melihat level. Sampaikan sahaja kepada mereka. Tugas baginda menyampaikan tentang tauhid sudah memadai. Sekali lagi, suka Ustaz nak ceritakan kepada kalian, baginda SAW amat mencintai umatnya. Sehingga baginda cuba sedaya upaya agar sampai semua daripada umat Nabi Muhammad ini dapat masuk ke dalam syurga. Di antara apa yang baginda Rasulullah SAW lakukan agar kita semua dapat masuk ke dalam syurga adalah baginda pergi berdakwah kepada kita semua. Dan baginda amat mengharap melalui dakwah kepada golongan pembesar kufar Quraisy, ramai yang akan ikut setelah mereka masuk Islam. Ya. Tetapi apabila Rasulullah SAW berdakwah dan mereka itu malah menolak ataupun mengabaikan, tidak menerima dakwah Rasulullah SAW, tugas Rasulullah sudah cukup sampai di situ sahaja. Sudah memadai sampai di situ sahaja. Baginda tidaklah perlu berterus-terusan dakwah kepada orang yang sama, walhal kita sudah menceritakan kepada mereka tentang agama, dah sampaikan kepada mereka, tetapi mereka yang tidak mau, itu adalah salah mereka, bukan salah Rasulullah SAW. Pengajaran yang terakhir, ajaran agama atau Al-Quran akan menjadi peringatan bagi siapa yang mahu. Siapa yang tak mahu, maka mereka tidak akan dapat menjadikan ajaran agama ataupun Al-Quran sebagai peringatan untuk diri mereka. Wallahu a'lam bishawab. Saya harap semua dapat mengambil banyak manfaat daripada ayat-ayat ini dan juga pengajaran daripada ayat-ayat ini, dan yang paling penting kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.